Hari ini saya akan menceritakan seorang tokoh ulama tanah air kita yang mana saya yakin dan percaya seluruh rakyat Malaysia kenal. Datuk Bentara Setia Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, mantan Menteri Besar Kelantan. Lebih 20 tahun Tuan Guru Nik Abdul Aziz memacu kepimpinan negeri Kelantan. Allahyarham telah meninggal dunia pada 12 Februari 2015, yang mana ketika tu saya sekolah menengah. Dengar cerita pemergian almarhum, jujur memang sedih dan menitiskan air mata. Time tu saya rasa sangat-sangat sebab yang teramat sangat. Sebab satu, kita tahu tentang hadis Nabi yang akhir zaman ulama akan ditarik. Kemudian kita rasa tokoh besar dalam bidang ilmu meninggal dunia pada waktu kita. Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia ketika usia 84 tahun. Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, kalau kita perasan lepas beliau meninggal dunia, kita tengok boleh kata kebanyakan parti politik, kebanyakan pertubuhan mendakwa mereka ni mengguna manhaj yang sebenar-benarnya Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Itu tanda ni apa? Tanda dia Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat sememangnya tokoh yang sangat dihormati. Tokoh yang mana semua orang nak mendakwa mengikut manhaj dia. Maknanya tokoh yang hebat lah. Itu dari sudut positif. Namun saya nak petik lah satu status daripada ahli jawatan kuasa Mufti Pulau Pinang dan Kedah, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz bin Mahyudin, yang mana dia menggariskan dalam status beliau cakap, adakah semua orang boleh klaim membawa pendekatan politik, pendekatan dakwah Nik Abdul Aziz Nikmat? Lalu beliau buat satu status di mana asas-asas yang kita nak tengok, macam mana kita nak ambil kata-kata Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Okey, dari perspektif usul ijtihadi, kata-kata Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat sememangnya bukannya satu nas ataupun hujah syarak, tetapi tiada masalah untuk kita ambil sebagai pendekatan kepelbagaian politik Islam. Dia menggariskan ada lebih kurang 6 asas-asas yang kita perlu lihat. Antara yang pertama tentang waqi'i, tentang realiti kata-kata Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat tu. Zaman ni sesuai ke tak? Sebab kalau kita tahu politik ni pun memang tahun dulu macam tu, tahun yang akan datang berbeza pula. Yang kedua, dalalat, petunjuk kepada kata-kata beliau. Adakah dalam bentuk am khas? Kemudian adakah kata-kata itu merupakan jangka masa yang panjang atau untuk jangka masa yang pendek? Dan terakhir, Ustaz Doktor meletakkan wadah terakhir Tuan Guru Nik Abdul Aziz sebelum meninggal dunia. Apa wadah politik beliau? Cukup pasal politik, saya pun tak nak pergi banyak sangat. Kemudian tentang kehebatan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat dalam bangun tahajud. Saya suka kata-kata Tuan Guru Nik Abdul Aziz tentang tahajud ni. Dia cakap apa? Kita ni kalau terjagalah tengah malam pukul 3 pagi, 4 pagi, pukul 5 pagi sebelum subuh tu, itu tandanya malaikat, Allah hantar malaikat untuk kejut kita. Jangan kita sambung tidur balik. Kalau kita malas nak solat tahajud pun, cukup kita selawat, zikir, cukup kita menyebut Allah sebagai tanda terima kasih kepada malaikat yang kejut kita. Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat diakui seorang yang sangat-sangat menjaga solat tahajud. Ada yang kata tak pernah tinggal, ada yang kata sangat sedikit lah Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat meninggalkan solat tahajud. Satu kisah diceritakan oleh Ustaz Ahmad Dusuki Hafizahullah. Dia cerita waktu saat penghujung hayat almarhum, tentu doktor dah cakap hayat Tuan Guru Nik Abdul Aziz ni dah tak lama, penyakit dia tu dah merebak sampai ke kepala. Jadi family pun dah start bincang macam mana nak bawa Tuan Guru balik, macam mana nanti persiapan nak pengkebumian. Dan doktor bagi dia ubat tidur yang sangat-sangat kuat. Tapi Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat boleh terjaga pukul 4 pagi dan dia bisik ke orang sebelah dia nak solat tahajud, tolong ambilkan wuduk dia. Waktu kisah ni viral, ramai orang kata bagi ubat tidur kuat tiba-tiba boleh bangun tahajud. Ini tahyul ni. Ramai orang cakap macam tu. Tak tahyul pun, tak pelik pun, sebab benda tu kita buat hari-hari. Dan kita tahu alim ulama ni ada kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Dan dia boleh bangun tahajud, kemudian sambung tidur, masuk waktu subuh, celik lagi mata. Nak semayang subuh. Nampak kehebatan Allah tunjukkan atas dunia macam mana orang yang menjaga solat. Tuan Guru Nik Abdul Aziz juga alim, seorang alim yang pada usia mudanya menghabiskan masa untuk menuntut ilmu. Belajar di India, Pakistan, di Mesir. Dan apabila masuk ke dalam bidang politik pun, kalau kita tengok apa yang dia cakap tentang Islam dia praktikkan sebab beliau menjadi menteri besar. Jadi beliau boleh mempraktikkan apa yang beliau katakan.